Pada tahun 2001, Malaysia digemparkan dengan sebuah ajaran sesat dinamakan Kerajaan Langit. Ajaran ini berpusat di Besut, Terengganu. Rumah ibadat agama ini dikelilingi pelbagai replika seperti teko, tempayan, payung dan bulan sabit. Pada tahun 2002, pengikut kepada ajaran Kerajaan Langit mula mencecah ribuan orang. Kerajaan Langit ialah sebuah kumpulan agama yang diasaskan oleh Arifin Muhammad 1941 sehingga 2016 atau lebih dikenali sebagai Ayapin. Gelar diri sebagai wakil Tuhan. Pengakuan beliau, saya dilantik sebagai wakil Kerajaan Langit supaya memantau keadaan dunia supaya selamat dan tiada sengketa sesama sendiri, baik yang beragama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Ayapin mendakwa mempunyai hubungan secara langsung dengan langit dan dipercayai oleh pengikutnya untuk menjadi penjelmaan semula Yesus, Buddha, Shiva dan Muhammad. Oleh kerana itu, beliau berjaya mempengaruhi ramai orang sehingga dipuja seperti Tuhan. Sebelum ini, Ayapin adalah seorang penjual petai, memiliki hobi sabung ayam dan membela burung tekukur. Selepas anak perempuannya berkahwin dengan seorang pengasas ajaran sesat di Kelantan, Hasan Anak Rimau, Ayapin menjadi pengikutnya. Dari situ wujudlah ajaran Kerajaan Langit yang juga memiliki zikir dalam gelap seperti ajaran Hasan Anak Rimau. Ayapin juga dipercayai mengamalkan sihir sehingga boleh membuat orang tunduk kepadanya. Ayapin telah meninggal dunia pada 22 April 2016 ketika berusia 74 tahun kerana sakit tua. Walaupun beliau sudah tiada, tetapi saki-baki pengikutnya masih lagi ada sehingga hari ini dan mengamalkan ajarannya. Pendapat pengikutnya, seorang pengamalnya, beliau masih mengamalkan agama ini. Saya beramal kemudian masuk di alam sebalik mata. Ia dinamakan alam Bazra, alam sebalik mata. Saya melalui Madinah, kemudian pergi ke Mekah. Dari Mekah saya naik ke atas dan bertemu sendiri dengan Ayapin di istana dia. Jadi Ayapin ini adalah Tuhan saya. Bukan itu sahaja, seorang lagi pengamal juga memberitahu melihat Ayapin. Saya duduk atas bukit ini, saya lihat satu Ayapin duduk, kakinya terletak di bawah bukit. Kemudian saya ada atas bukit, sedangkan saya mendongak dia tinggi langit daripada bukit. Itulah kelebihan, kebesaran dan ketinggiannya. Menurut Kamaria Ali, lepas Universiti Al-Azhar Mesir, Jabatan Agama suruh saya solat, saya tidak mau solat. Dia paksa saya mengucap, saya tidak mau mengucap. Saya tetap dengan pendirian saya, ikut Ayapin. Hanya saya berserah bergantung kepada Allah sahaja. Tambah mereka, sekarang ada Kerajaan Langit yang baru. Ajaran Kerajaan Langit tidak ubah seperti agama baru yang wujud dan berkembang di serata dunia hari ini. Hampir 11 tahun beroperasi di Malaysia. Ajaran sesat ini berjaya dikesan oleh pihak berkuasa dan agama tempatan. Kawasan Kerajaan Langit sudah dimusnahkan. Banyak lagi ajaran sesat di dunia ini yang kita tidak tahu. Jadi berhati-hatilah. Inilah cabaran akidah akhir zaman. Kalau dibaca satu persatu tentang ajaran sesat yang pernah disebarkan, kita boleh lihat macam-macam bentuk penyelewengan mereka. Antara semua itu, apakah bentuk penyelewengan yang paling banyak? Jawapannya, menurut kajian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, kebanyakan ajaran sesat berlaku dalam 4 bentuk utama: ajaran kesufian dan kerohanian, perbomohan dan persilatan, khurafat dan tahyul, penyelewengan pemikiran. Daripada 4 perkara tersebut, ajaran kesufian dan kerohanian adalah bentuk yang paling banyak disalahgunakan oleh pembawa ajaran sesat. Ia banyak berkembang menerusi amalan tarekat tasawuf. Di Malaysia, ia bermula pada awal abad ke-20 dan mula ketara dalam masyarakat Islam sekitar tahun 1960-an, khasnya di negeri Kelantan, Terengganu, Selangor,
dan Johor. Walau bagaimanapun, ketika itu hanya sebahagian kecil masyarakat Islam yang mengikutinya. Namun sekitar tahun 1970-an, pihak Jabatan Agama Islam Negeri dan JAKIM mendapati muncul beberapa tarekat yang menyeleweng. Sebahagiannya ialah Tarekat Islam, Kumpulan Ikhwan Al-Mas di Kuala Lumpur 1974, Tarekat Samaniyah 1971, Tarekat Naqsyabandiyah Qadirun Yahya 1970, Ajaran Ratib Kuat Hasan Anak Rimau 1971, Tarekat Mufaridiyah 1970-an, Tarekat Kabulani 1983. Kemunculan tarekat-tarekat sesat ini berpunca daripada beberapa faktor. Antaranya wujud orang-orang jahil yang mengaku sebagai pemimpin tarekat sehingga mendakwa dirinya Syekh Mursyid. Ada pula yang mengaku dirinya telah mencapai martabat wali dan memiliki keramat. Ia bukan keramat, sebaliknya ilmu sihir yang diperoleh menerusi bantuan jin dan syaitan. Bagaimana cara kita mengenal sesuatu tarekat itu menyeleweng atau tidak? Kesalahan paling asas dan utama adalah penyelewengan dalam persoalan pokok atau usul. Sehinggakan Al-Junaid Al-Baghdadi menyatakan keadaan orang yang mencuri dan berzina adalah lebih baik daripada mereka. Pencuri dan penzina mengetahui kesalahan yang dilakukan dan berpeluang untuk bertaubat. Tetapi bagi golongan ini, mereka mendakwa berada di makam tertinggi dan tidak perlu pulang ke pangkal jalan. Antara jenis penyelewengan dari aspek usul yang dianuti sesetengah kumpulan sufi sesat ialah soal kemerdekaan dan perhambaan. Mereka beriktikad seseorang hamba itu dikategorikan sebagai hamba selagi masih berlaku perhambaan antara dirinya dengan Allah. Namun apabila telah sampai kepada Tuhan, maka ia telah merdeka. Ketika itu gugurlah perhambaan, maka tiada lagi sebarang pertanggungjawaban ke atas seperti solat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Soal kenabian dan kewalian. Berdasarkan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir, mereka beriktikad kewalian lebih baik daripada kenabian. Oleh itu, guru mereka yang dianggap wali akan lebih ditaati berbanding ajaran Nabi sendiri. Lalu timbul ketaksuban terhadap guru yang ditakuti walaupun arahan dan perlakuannya menyalahi akidah dan hukum syarak. Soal hulul. Mereka beriktikad bahawa Tuhan menempatkan jasad dengan pengertian ketuhanan. Dengan itu unsur kemanusiaan pada jasad akan lebur ataupun fana dan diganti dengan sifat ketuhanan. Ketika ini dirinya telah mencapai tahap yang disebut insan kamil, yaitu suatu konsep yang disalah artikan sebagai kembali menjadi Tuhan. Maka doktrin ini membawa kepada fahaman wahdatul wujud yang merosakkan akidah. Fatwa JAKIM. Bolehkah Ustaz menyatakan tarekat-tarekat yang dihukum sesat? Jawapannya, berdasarkan rekod JAKIM, terdapat beberapa tarekat dan aliran kerohanian yang telah difatwakan haram di Malaysia. Yang pertama, tarekat Naqsyabandiyah Qadirun Yahya. Pengasasnya Profesor Dr. Haji Sidi Sheikh Qadirun Yahya. Ajaran didakwa diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad sebelum baginda menjadi nabi. Melaluinya Allah menurunkan Nur Muhammad kepada salasila Profesor Qadirun Yahya. Roh mereka yang tidak memperoleh Nur Muhammad akan berada di awang-awangan dan tiada jaminan syurga bagi mereka. Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia kali ketiga pada 15 dan 16 November 1981 telah memutuskan bahawa tarekat ini menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar dan mengamalkannya adalah sesat. Yang kedua, tarekat Mufaridiyah Syekh Makmun. Pengasasnya ialah Syekh Makmun bin Yahya. Ajaran mempercayai bahawa segala doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala mestilah melalui malaikat bernama Karanas.
Orang yang bersahabat dengan malaikat ini ialah orang yang telah mencapai martabat jisim kelima dalam tarikatnya. Orang ini jisimnya adalah Allah dan rohnya adalah roh Allah. Dia juga boleh membela roh si mati daripada siksaan kubur. Oleh itu, orang yang ingin mendapat pembelaan terhadap ahli keluarganya yang telah mati boleh membayar kepada Syekh Ma'mun. Majlis Raja-Raja dalam Mesyuarat ke-117 pada 21 Februari 1980 telah mempersetujui pendapat Jawatan Kuasa Fatwa Kebangsaan dan memutuskan bahawa ajaran ini bertentangan dengan ajaran Islam. Orang-orang yang terlibat dengan ajaran ini hendaklah bertobat. Yang ketiga, Tarekat Zikrullah Hasan Anak Rimau. Pengasasnya adalah Hasan bin Yaqub. Guru ialah pemegang anak kunci syurga. Manusia adalah Tuhan dan Tuhan adalah manusia. Tidak perlu percaya kepada Nabi Muhammad. Guru mendakwa dirinya Tuhan dan berkuasa melantik muridnya sebagai wali Allah. Ia juga mendakwa dirinya diresapi roh Nabi Muhammad dan suatu masa nanti akan bertukar menjadi Imam Mahdi.